Okey, saya rasa kita boleh mulakan sekarang. Boleh Dr. Hafiz? Ready tak? Okey. Berapa dah peserta? Dalam 20-28 kot macam tu. Saya rasa kita boleh start sebab dah pukul 3 1 minit dah. Okey, dah start dah, boleh lah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya ucapkan kepada semua peserta ke siri ceramah pendidikan kesihatan kita pada hari ini. So, untuk maklumat semua, siri ceramah pendidikan kesihatan ini merupakan program bulanan yang dianjurkan oleh Unit Pendidikan Kesihatan Bahagian Klinikal Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM. Okay, saya rasa frankly program macam ni, program seperti ini memang penting untuk kita semua sebab daripada program ni lah kita akan dapat information yang tepat, yang jelas berkenaan dengan penyakit, berkenaan dengan rawatan dan juga berkenaan dengan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kesihatan lah. Okay, so pada sesi hari ni, actually sesi hari ni merupakan sesi kedua yang kita adakan. So dalam sesi ni kita akan didedahkan dengan informasi berkenaan dengan kepentingan saringan penyakit thalassemia. Okay, saya rasa ramai actually yang dah pernah dengar berkenaan thalassemia tapi mungkin tak ada orang kata pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan thalassemia. So pada sesi hari ni, pada kali ini kita akan didedahkan dengan penyakit thalassemia. Terutamanya berkenaan dengan kepentingan saringan penyakit thalassemia lah dan macam mana ataupun apakah prosedur yang kita perlu jalani untuk kita buat saringan penyakit thalassemia ni. So ceramah dia akan disampaikan oleh Dr. Hafizuddin bin Muhammad Fauzi. Sebelum saya serahkan kepada Dr. Hafiz, saya rasa elok saya perkenalkan dululah latar belakang Dr. Hafiz. Okey. So Dr. Hafizuddin bin Muhammad Fauzi merupakan pensyarah perubatan yang juga merupakan pakar patologi hematologi di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPPT USM. Selain terlibat dalam analisa penyakit thalassemia di makmal, Dr. Hafiz juga menjalankan klinik saringan thalassemia di IPPT sejak dari tahun 2016 lagi. Okey, maksudnya sudah actually 5 tahun lah klinik saringan thalassemia diadakan di IPPT. Okey, so based on pengalaman yang ada, Dr. Hafiz memang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang penyakit ini. So, selain daripada tu saya nak maklumkan juga Dr. Hafiz ni berasal daripada Kedah. So orang Kedah kena pakat-pakat dengar lah ceramah Dr. Hafiz pada hari ni. Okey. Sebelum saya serahkan sesi kepada Dr. Hafiz, saya nak maklumkan dua perkara. Yang pertama, kita akan adakan sesi soal jawab nanti tapi setelah selesai ceramah Dr. Hafiz nanti. Dan yang kedua, kepada staf USM, jangan lupa untuk mendaftar kehadiran anda dalam Google Form yang kita akan beri pautan nanti. Kita akan beri nanti link dalam chat box. So please check lah dalam chat box tu nanti akan ada link. So please click on the link untuk mendaftarkan kehadiran anda. Okay, kita akan bagi satu mata CPD. Bagi sesiapa yang tak daftar takkan dapatlah mata CPD ni. Alright? So saya rasa tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi kita ni kepada Dr. Hafiz untuk menyampaikan ceramah beliau berkenaan kepentingan saringan penyakit thalassemia. So silakan Dr. Hafiz. Terima kasih Dr. Salbia di atas for that kind introduction. Seperti yang tahu, sekali lagi saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Hafizuddin Muhammad Fauzi, seorang hematologist di IPPT USM. Kepada siapa yang tak mengenali saya tu, mestilah kot nak berkenalan. Saya berasal daripada Kedah dan sekarang menetap di Pulau Pinang lah, berdekatan dengan IPPT saja. Saya mendapat degree daripada MBBS HBO Ireland dan juga Master of Pathology Hematology daripada University Sains Malaysia dan sekarang sudah lebih kurang 5 tahun berkhidmat dengan USM sebagai pakar hematologi. Okey, pada petang ni kita nak bercakap tentang satu tajuk yang sangat penting, sangat important kepada semua warga negara Malaysia. Especially lah untuk topik pada petang ni. Sepatutnya ia kepada seluruh dunia tapi saya fokus kepada
semua rakyat Malaysia lah ya. Jadi tajuk kita ialah kepentingan saringan penyakit thalassemia. Jadi apa yang kita nak tahu? Jadi saya akan cuba sampaikan dalam bahasa Melayu supaya ia dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat. Dan jika anda ada apa-apa soalan, bolehlah ditanya pada chat box dan nanti moderator akan susunlah soalan-soalan tu dan akan sampaikan kepada saya. Okey. Kita ke next slide. Sekejap. Okey. Sebelum tu, kita nak buat ice breaking sikit. Okey, di chat box anda tu dan di skrin anda ni, boleh anda pergi kepada laptop ataupun mobile phone, phone anda, type www.menti.com dan masukkan kod yang tertera 317-86168. Jadi saya nak tahu apa yang anda tahu pasal thalassemia bila sebut pasal thalassemia. Jadi kita nak tengok majoriti pendengar-pendengar kita pada petang ini, apa yang dah tahu sebelum saya cerita pasal thalassemia ni, apa orang kata apa maklumat yang anda dah tahu tentang penyakit thalassemia ni, apa yang berada dalam kepala anda. Boleh jawab, boleh bagi 3 atau 5 keyword yang anda boleh fikirkan sekarang. Jadi kita bagi masa dalam maybe 3 minit, 3 minit macam tu, 3 ke 5 minit, bagi masa sikit untuk semua pendengar-pendengar kita jawab. Dr. Sal, kita ada berapa penonton setakat ni? Kita ada 52 penonton. 56 tolak moderator dan saya ni lebih kurang 50 lah. 50 peserta pada hari. So sangat boleh kurang banyaknya. Jadi saya harap ada 50 lah keyword tu. Ada lebih dari 50 keyword yang kita nak tengok lagi Cepat-cepat pakat-pakat. Apa agaknya saya pun tak sabar ni nak dengar. Saya pun tak sabar ni. Apalah peserta kita. So sila klik dekat link yang Dr. Hafiz bagi tu, masukkan password yang tertera kat situ. So ada berapa dah Dr. Hafiz? Berapa peserta dah masuk? Saya sebenarnya kena keluar dulu. Baru boleh tengok. Peserta-peserta daripada HUSM pun ada. Ini adalah lebih kepada pendidikan untuk masyarakat lah. Tak perlu, saya tak adalah explain secara detail sangat untuk level master. Kita lebih kepada nak sharing kepada society untuk kesedaran. Okay. Alright. Boleh nampak tak skrin? Kejap saya share skrin lagi sekali. Sekarang sedang bertambah nombor-nombornya. Ada setakat ni 15 orang. Baru 15 orang yang orang kata apa? Yang masuk. Yang masuk kita ada lagi, maksudnya ada lagi 30 lebih lah. Okey, nampak tak skrin saya share sekarang? Okey. Nampak tak Dr. Sabia? Nampak. What is thalassemia? Okey, kejap. Mungkin Dr. Hafiz boleh zoom kot sikit. Present. Okey. Nampak lebih jelas Okey, sekarang kat bawah kanan saya ada 16 orang dah beri respon. Mana lagi yang lain ni? Ada 50 orang ni. Okey. Tak apa. Kita pergi masa sekejap lagi. Tapi setakat tu, jom kita share apa setakat 16 orang ni yang cakap Okey, what is thalassemia? Apa itu thalassemia? Yang paling majority, kita boleh nampak di tengah-tengahnya tu, ada perkataan genetic hemoglobin, penyakit genetik, penyakit darah di tengah-tengah ni. Jadi boleh dikatakan ramai majoriti penonton kita ni tahu ia adalah penyakit genetik yang melibatkan hemoglobin ataupun penyakit darah secara amnya. Jadi boleh dikatakan majoriti penonton kita pada petang ini agak memahamilah dan tidak begitu orang kata terasing dengan perkataan thalassemia tu. Okey, jika kita tengok di sekeliling perkataan tengah tu ada perkataan sel darah merah, abnormal, blood disorder, abnormal red blood cell,
beta tau, ada perkataan beta tau, ada perkataan alpha tau, very good. And kita ada perlu kawalan, yes. Kita ada body doesn't make blood, okay. Not enough hemoglobin, genetic disease. Tapi ada juga sebahagian daripada penonton kita yang mengatakan ia adalah penyakit darah putih. Okey. Okey, ada penyakit darah putih. Saya nampak di situ. Jadi, selepas penerangan saya ni kita harap segala orang kata apa, tanggapan yang tidak begitu tepat dapat dibetulkan selepas ini ya. Okey, jadi ia adalah penyakit darah merah ya. Dia tidak melibatkan langsung sel darah putih. Okey, agak menarik. Dah kita ada 21 penonton yang beri respon. Itu cukup bagus, lebih kurang separuh daripada penonton kita pada petang ini. Cuba memberikan respon. Okey, ini pun ada lagi satu nampak darah putih yang banyak. Okey, seperti sedia maklum, kita akan cakap ialah penyakit sel darah merah. Ia tidak melibatkan langsung sel darah putih. Sel darah putih yang banyak tu ialah lebih kepada leukemia. Kanser darah putih, leukemia. Itu berbeza dengan kataan thalassemia. Leukemia dan thalassemia berbeza. Tapi pada petang ni kita nak fokus kepada thalassemia iaitu penyakit sel darah merah. Sel darah putih kita tidak akan membincangkannya pada hari ini. Okay, kita ada 24 responder sekarang dan kebanyakannya memang majoriti menjawab dengan betul lah. Beta dan alpha thalassemia, red blood cells inherited, ialah penyakit keturunan. Lagi apa yang kita boleh dapat daripada keyword ni? Mudah pitam. Maksudnya simptom thalassemia ni mudah pitam. Lagi apa yang boleh saya dapat detect? Darah tak cukup, penyakit keturunan masih diulang, betul, sangat bagus. Kanser darah, dia bukan kanser darah dia adalah tidak terlibatlah dalam kanser darah. Dia bukan kanser. Okay. Itu salah satu keyword yang kita dapat detect yang boleh saya betulkan pada petang ini. Salah tanggapan terhadap penyakit thalassemia. Ia adalah bukan kanser darah. Ia adalah bukan penyakit darah putih. Okay, dah dua pembetulan situ yang kita dapat betulkan pada petang ni. Lagi apa? Sel darah merah abnormal, betul, yes. Blood disorder, yes. Anemia, yes. Penyakit bawaan genetik, yes. Pembawa thalassemia, yes. Salah seorang boleh menjadi pembawa ataupun penyakit sakit. Okey, saya rasa setakat tu saya dah sentuh lebih kurang ke semua keyword-keyword yang dah diberi Dr. Sabiah. Okey. Ya, Dr. Hafiz, ya. Yes, okey. Jadi boleh dikatakan majoriti penonton kita pada petang ini mempunyai tanggapan yang betul terhadap penyakit thalassemia. Hanya minoriti saja yang agak salah faham. Jadi betul-betul kita nak betulkan salah faham itu supaya kita lebih tepat. Okey, sekarang saya teruskan kepada slide saya sebentar tadi. Okey. Seperti yang anda lihat di gambar rajah yang saya dapat lihat tak Dr. Sal? Ya, nampak Dr. Hafiz. Okey. Jelas. Okey, kepada penonton sekalian sekarang kan selepas kita dah tengok ramai para penonton kita dah cakap apa itu thalassemia, sekarang kita cuba lihat gambar ni pula. Apa yang dapat anda lihat dan bagi konklusi apa abnormal ni tentang gambar ini? Apa abnormal, apa keganjilan, kejanggalan, apa yang pelik tentang gambar ini? Boleh type di chat box. Saya nak tengok para participant boleh type di chat box jawapan yang anda rasa apakah benda pelik tentang gambar ni, tentang gambar kanak-kanak ni. Apa yang boleh
boleh orang kata apa? Kita dapat detect, dapat kesan apa yang pelik tentang gambar. Tentang wajah mereka, tentang tubuh mereka, apa yang dapat kita lihat. Okey, para peserta boleh type di chat box. Tak ada batang hidung. Okey, satu. Betul, Juzaidah nampak. Bahagian abdomen besar. Betul sangat Puan Nur Hidayah Salim. Bahagian abdomen besar. Maksud perutnya besar di belah kanan gambar kita ni. Lagi ada apa jawapan lain daripada peserta-peserta? Keguguran. Ada Kegugurannya. yang jawab keguguran. Ada yang jawab. Yes, betul. Syukri. Keguguran maksudnya baby ni gugur dalam sifat yang kata apa? Sifat yang elok lah dan terus meninggal dunia lah. Perut buncit kita nampak perut dia besar. Sebab apa agaknya perut besar tengok Atikah Kenapa perut dia besar? Okey. Microcephalus. Okey, microcephalus. Ini maybe lah sebab baby dia nampak kecil kan. Dia nampak microcephalus. Splenomegaly, yes. Sebab spleen dia besar Sebab itulah perut dia pun besar. Pandai peserta-peserta pada petang kita pada petang ni Okay. Alright. Okay, very good. Cuba tengok gambar ni, perubahan pada abdomen bengkak selagi perubahan pada pembentukan tulang muka Puan Nur Azimah cakap. Betul tu. Jadi bila kita amati gambar-gambar ni, kita boleh nampak perubahan daripada tulang muka adik kita ni belah kiri ni lah. Kita nampak orang kata apa? Tulang dia membesar seperti tak normal Jadi sebab apa berlaku macam ni Kenapa limpa dia besar? Kenapa hati dia besar kan? Jadi kita kena faham. Ini adalah presentation ataupun apa yang kita boleh lihat kepada pesakit thalassemia yang mengalami thalassemia major. Kita panggil pesakit bukan pembawa. Di belah kiri kita ni ialah pesakit beta thalassemia. Beta nama dia beta thalassemia major. Jika kita ingat waktu kecil-kecil lagi perubahan pada badannya disebabkan dia ada penyakit beta thalassemia major, jadi kurang oksigen dalam badannya, jadi semua tulang-tulang dalam badan dia ni mula menghasilkan darah merah sebab darah merah dalam badan dia tak cukup. Okey, jadi tulang dia membesar untuk menghasilkan sel darah merah kerana nak compensate balik sel darah merah yang kurang tadi Jadi tulang-tulang dia membesar. That's why lah kita tengok muka dia berbeza daripada kanak-kanak yang normal. Okay? Sebab di waktu kecil ni, keseluruhan tulang budak-budak ni berupaya untuk menghasilkan darah merah di dalam rongga sumsum tulang dia lah. Jadi dia membesar. That's why lah anda lihat gambar kanak-kanak ni pelik sikit tulang muka dia. Rahang dia, jawline dia semuanya berbeza. Dan di sebelah kanan kita tengok bayi yang dah meninggal dunia di mana perut dia membesar. Perut dia membesar kerana limpa dan hati dia juga membesar. Kerana apa? Kerana waktu baby ni dalam perut, dia cuba untuk menghasilkan darah merah juga. Sama macam adik kita belah kiri ni, tapi adik kita yang baby yang meninggal ni ialah dia menghadapi alpha thalassemia major di mana kesemua jin yang terlibat untuk hasilkan sel darah merah tu hilang, tak ada. Jadi dia tidak cukup untuk menghasilkan sel darah merah yang sempurna untuk angkut oksigen. Jadi badan dia mula menghasilkan sel darah merah yang lain dia melalui organ lain seperti limpa, spleen. Jadi spleen ni bekerja keras untuk menghasilkan sel darah baru yang membuatkan ia membesar. Itu adalah hasil akibat. Tapi baby ni untuk alpha thalassemia major dia tak boleh survive. Dia selalunya meninggal selepas kelahiran. Berbanding dengan beta thalassemia major, baby tu boleh hidup. Tak adalah meninggal selepas kelahiran, dia boleh hidup. Tapi dia hidup dalam keadaan yang tak selesa, di mana memerlukan transfusi darah berpanjangan sepanjang hidup dia. Itu beza antara beta thalassemia major belah kiri ni dan
alpha thalassemia major belah kanan. Di mana alpha thalassemia major selalunya meninggal dalam kandungan ataupun selepas kelahiran. Di mana beta thalassemia major belah kiri boleh hidup tapi dengan pertolongan transfusi darah. Okey, dapat beza Jadi persoalan sekarang kepada peserta. Adakah anda mahu anak anda jadi begini? Adakah anda mahu bila anda berkahwin, anda mengandung, melahirkan anak, anda dapat anak sebegini? Adakah ini yang kita mahu? Boleh jawab tak? Ya atau tidak di chat box. Kita nak tengok. Tidak, Tidak. Manalah semua semua orang peserta kalau tengok sini, siapa nak anak yang ada macam ni kan? Kita mesti nak anak yang sihat tubuh badan Jadi benda-benda ni kita boleh prevent atau mengelak daripada berlaku. Cara nak berlaku dia ialah dengan melakukan ujian saringan thalassemia. Jadi take home message kita adalah berdasarkan gambar ni lah senang terus dapat. Kita nak tak mahu anak kita jadi macam ni bila berkahwin, mengandung nanti, kita kena tahu status diri kita dan melakukan ujian saringan thalassemia. Itu yang first step yang kita buat. Kita tak nak benda ni berlaku kepada kita. Ramai tak mahu Okey, kita pergi kepada next slide. Sekejap. Okey. Jadi mengikut brosur-brosur yang kita ada satu daripada 20 rakyat Malaysia ni adalah thalassemia carrier. Maksudnya carrier ni pembawa, dia bukan pesakit, dia pembawa. Jadi pembawa ni kata apa, dia membawa genetik thalassemia tu. Jadi disebab katakan dalam satu bilik tu ada 20 orang, satu daripada 20 orang ni adalah pembawa genetik thalassemia tu. Kita boleh hidup sihat, dia akan jadi macam kelihatan seperti Dr. Salvia, seperti kawan-kawan anda yang sihat, tapi kita tak tahu dia ni sebenarnya pembawa. Jadi untuk tahu status ni lah, itulah betapa pentingnya untuk kita buat saringan thalassemia, nak tahu status kita sama ada kita ini pembawa ataupun bukan pembawa. Okey. Jadi di situlah kita ada get tested for thalassemia di kempen-kempen yang dilakukan di negara. Okey. Question yang kita tanya tadi lah, do you want to get married and have a thalassemia child? Adakah anda nak kahwin dan mempunyai anak thalassemia major? Of course, jawapan kepada peserta majoriti jawab tak mahu kan. Jadi bila tak mahu, apa kena buat? Kena screen thalassemia. So, itulah peranan the role of thalassemia screening. Terus terjawab kan kepada tajuk kita pada petang ni. Okey. What is thalassemia? Okey. Seperti yang kita jawab dalam Menti tadi menti.com tadi, majoriti jawab dengan betul. It is a red blood cell disorder. Penyakit sel darah putih. Bukan sel darah putih pula. Penyakit sel darah merah Bukannya penyakit sel darah putih Ada peserta yang jawab sel darah putih Red blood cell Daripada nama dia pun kita tahu red. Maksud dia merah kan. Okey, ini yang gambar anda tengok ni ialah sel darah merah yang normal. Di mana semua sel darah merah ni bulat-bulat cantik-cantik bulat-bulat cantik-cantik elok-elok je, dan tengah-tengah dia ada macam warna putih sikit tapi dia ada tonal color daripada gelap merah ke cerah di tengah-tengah. Dia sel normal red blood cell dalam darah kita di bawah mikroskop lah jika kita tengok. Okey. Untuk membentuk sel darah merah yang sempurna, dan di dalam sel darah merah ni ada molekul yang dipanggil hemoglobin. Ini adalah bigger structure. Kita zoom secara molekular. Kita ada chain. Chain ni adalah rantai lah. Dia ada dua alpha chain warna ungu ni dan beta chain warna biru ni. Kita ada dua beta chain dan dua alpha chain untuk membentuk molekul hemoglobin yang sempurna untuk mengangkut oksigen.
Peranan dia ni angkut oksigen ke seluruh badan. Ke otak, ke buah pinggang, ke jantung, ke sel-sel, ke seluruh badan kita. Okey? Jika kita cukup hemoglobin, darah kita akan warna merah cantik dan kita akan berupaya mengangkut oksigen ke seluruh badan dengan baik. Tetapi, jika kita mempunyai penyakit thalassemia, sama ada alfa ataupun beta, kita kekurangan molekul hemoglobin yang sempurna. Seperti rumah yang kekurangan batu bata. Kita ibaratkan macam tu. Rumah nak sempurna kena ada batu bata yang cukup, simen yang cukup kan. Jadi hemoglobin ni tak cukup batu bata ataupun ramuan dia untuk membentuk molekul hemoglobin yang sempurna. Ini adalah disebabkan penyakit thalassemia sama ada alpha thalassemia di mana alpha chain ni rantai alpha ni berkurangan ataupun beta thalassemia di mana beta chain ni berkurangan. Jadi bila dia kurang dia tak membentuk molekul hemoglobin yang sempurna. That's why dia tak membentuk sel darah merah yang sempurna dan akibatnya tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik. Okay? That's why kita tengok salah satu keyword yang para peserta berbual tadi, anemia. Dia akan kekurangan sel darah merah dan dia pucat, mudah lesu, mudah pengsan sebab kurangnya badan mengangkut oksigen. Okay? Jika ada soalan boleh tanya jika tak faham. Okey. Sekarang kita tengok di belah kiri saya ni adalah sel darah merah yang normal, merah cantik je. Kat tengah-tengah dia ada pencerahan sikit. Okay, juga kita tengok belah kanan, nampak tak sel darah merah pesakit thalassemia? Apa yang nampak? Sangat berbeza kan? Darah dia pucat kan? Dia tak merah macam belah kiri. Pucat dan di tengah-tengah sel darah merah tu kelihatan kecerahannya tu sangat besar berbanding dengan kecerahan sel darah merah yang normal belah kiri ni. Belah kiri ni kecil je cerah di tengah-tengah tu, tapi untuk pesakit thalassemia besar sangat lubang di tengah-tengah sel darah merah tu. Maksudnya dia tidak mempunyai molekul hemoglobin yang cukup untuk mengangkut oksigen. That's why rupa bentuk dia pun berubah. Okay? Ini kita lihat bawah mikroskop. Ini pun sama, sel darah merah jika kita tengok darah merah tengah dia tak cerah dia banyak dan ini meja yang bertambah teruk di mana sama juga kita tengok sel darah merah dia pelbagai bentuk, ada kecil, ada besar, ada berbentuk macam air mata. Ini adalah nucleated RBC mana sel darah merah yang kurang matang yang dikeluarkan daripada sumsum tulang. So majoriti kita tengok sel darah merah dia cerah di tengah dia. Jadi dia tidak membentuk dengan sempurna. So nampak abnormal kan? Tak cantik kan bentuk dia berbanding yang normal tadi? Okey, seperti kita ada tadi gambar rajah ni kita tunjuk lagi sekali. Kita ada dua alpha. Maksudnya dua alpha, alpha 1, alpha 2. Dan dua beta, beta 1. Beta tu untuk membentuk molekul hemoglobin yang cantik. Untuk beta thalassemia, secara am kita cakap secara am, kita ada banyak jenis thalassemia. Tapi secara amnya kita cakap kita ada dua jenis thalassemia iaitu beta thalassemia di mana the reduced formation of beta chain. Maksudnya kurangnya penghasilan beta chain. Rantai beta ni kurang. Alpha thalassemia pula apabila berlakunya reduced formation of alpha chain. Kekurangan penghasilan alpha chain, rantai alpha. Jadi jika kurang alpha chain, kita panggil alpha thalassemia. Jika kurang beta chain, kita panggil beta thalassemia. Mudah kan? Okay. Tapi ada lagi satu perkataan iaitu hemoglobin dipati ni, dia bukan kategori thalassemia. Dia tidak ada pengurangan beta atau alpha chain, rantai alpha dan beta normal, kuantiti normal. Tapi dia ada mutasi. Mutasi di rantai ni. Macam dia ada mutasi dekat E ni ke, KF ni ke, kat G ni ke, dia ada mutasi. Dan membentuk penyakit hemoglobinopati. Salah satu contohnya HBE disease. Di mana dia ada mutasi dekat beta chain di kawasan E ni. Jadi dia panggil HBE lah secara mudahnya lah HBE disease. Okay? Dia panggil disease ataupun carrier. Tapi dia berbeza dengan thalassemia di mana chain dia normal, ada dua alpha, dua beta tapi dia ada mutasi.
Dibanding thalassemia pula dia tak ada mutasi, tapi dia kekurangan penghasilan rantai, rantai alfa atau beta. Okey. Okey. Bila thalassemia sama ada alfa atau beta, kita ada major, intermedia ataupun minor trait. Trait ni ialah pembawa jin. Dia tak ada apa-apa, dia normal saja. Cuma dia pembawa. Intermedia ni yang berada di tengah-tengah dan major ni sangat teruklah, dia panggil pesakitlah di mana dia memerlukan transfusi darah secara berkala. Maybe sebulan sekali, maybe 2 bulan sekali. Dia sangat memerlukan transfusi darah secara berkala sepanjang hidup dia untuk beta thalassemia major. Tapi kalau alfa tadi, dia terus meninggal lah waktu lahir kan. Jadi major ni lebih kepada, yang hidup ni lebih kepada beta thalassemia major. Intermediate ni dia kadang-kadang je perlukan transfusi darah. Contohnya bila dia ada jangkitan kuman, baru dia memerlukan transfusi darah. Tu jenis je lah. Kita ada pembawa, intermediate dan juga major. Okey, sekarang saya nak tunjuk peta dunia. Macam kita kata tadilah, ini sebenarnya bukannya masalah Malaysia saja. Ini adalah masalah dunia. Di mana kalau kita tengok thalassemia belt, tali pinggang thalassemia nama dia, ingat. Dia belt dekat tengah-tengah ni saja. Dan ini adalah negara-negara di dunia yang affected by thalassemia. Sebab apa thalassemia wujud di kawasan ni? Ia berkaitan dengan evolusi manusia, di mana badan kita berevolusi untuk melindungi darah kita daripada dijangkiti kuman malaria. Kan di hutan-hutan tropika kan banyak malaria kan. Jadi selalunya sakit thalassemia ni darah dia kebal daripada malaria, daripada jangkitan kuman malaria. So that's why lah kita tengok majoriti pesakit thalassemia berada di tengah-tengah ni, di kawasan tropika, thalassemia belt kita panggil. Okey. Secara latar belakang, macam kita tahu thalassemia ni is a common single gene disorder. Maksud penyakit keturunan yang melibatkan single gene. Sejak 2009, kita ada 4,541 registered pesakit thalassemia. Okey, tapi jumlah ni meningkat kepada 8,681 pada tahun 2018. Inilah data yang terkini lah yang saya dapat. Saya tak tahu data 2021, tapi yang ada, kita ada latest ialah 2018, iaitu 8,000. Nampak tak? 2 kali ganda meningkat. Dan Sabah, majoriti di Semenanjung ni orang Melayu lah yang ada. Dan di Sabah yang kebanyakan majoriti adalah Kadazan Dusun punya etnik. Dan pembawa beta thalassemia dan HBE yang kita tadi kan, rate maksudnya pembawa adalah 3 hingga 5% dalam masyarakat kita. Maksudnya kalau ada 100 orang, 5 orang ada pembawa. Okey, inilah jumlah tadi yang kita pecahkan. Kita ada 8,681 jumlah pesakit thalassemia kita, dan sebanyak 7,000 lebih masih hidup, dan 600 lebih dah meninggal dunia. Dan selebihnya ni hilang follow up, dan ada sebahagian dah sembuh melalui stem cell therapy. Dan ini pecahan pesakit thalassemia di mana majoriti kita ada 33% lebih beta thal major. Maksudnya dia pesakit thalassemia major, jenis beta, dan memerlukan transfusi darah sepanjang hidupnya. Dan juga kita ada HBE beta, kombinasi beta thalassemia dan HBE yang kita kata tadi hemoglobinopathy tadi pun majoriti 34%, dan selebihnya adalah intermedia dan lain-lain. Jadi dua benda ni lah kita agak menakutkan. Kita cuba nak turunkan peratusan mereka. Okey. Tadi kita tengok tadi 600 lebih dah meninggal dunia. Jadi sebab apa dia orang meninggal? Kalau anak anda ada thalassemia ni, jadi orang kata apa? Kalau sepanjang hidup mereka tu mereka tak boleh sampai umur 60, jadi mereka meninggal ni adalah punca-punca lah yang kita daripada data yang kita ada ke majoritinya berpunca daripada cardiac related failure, masalah jantung. Kenapa masalah jantung?
Sebab bila dia orang transfuse darah, masukkan darah dalam badan, ion-ion yang berlebihan ni, zat-zat besi berlebihan ni akan termendak kepada jantung, dan bila dia mendak terlalu banyak di jantung mengakibatkan jantung tidak boleh berfungsi secara normal. Dan penyebab kedua yang paling tinggi ialah jangkitan kuman. Jadi ni adalah dua sebab kenapa pesakit thalassemia ni meninggal dunia. Yang lain-lain ni macam aksiden, penyakit hati, hati pun sama je sebab dia. Sebab mendapkan zat besi yang terlebih dekat liver. Boleh ada yang ada tumor, cancer, ada endocrine complication macam diabetes, right? Multiple organ failure, maksudnya banyak organ-organ dalam badan ni tak berfungsi. Punca dia sama juga, sebab mendapkan zat besi yang berlebihan daripada kesan transfusi darah yang berterusan. Masalah ni bukan masalah Malaysia saja, dia masalah di sekeliling negara-negara di Malaysia juga seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina, dan majoriti dia lebih kepada alpha thal, ada setengah-tengah kawasan tu lebih kepada beta thalassemia. Dan HBE agak banyak, kalau di Malaysia kita tengok 5 hingga 46% adalah HBE ni trait. Okey, sekarang kita tengok apakah jumlah pesakit daripada 2006. Cuba kita tengok daripada 2006 yang garis warna biru ke bawah ni ke atas ada yang hijau ni, nampak tak? Meningkat kan? Sentiasa meningkat, tak pernah menurun pesakit thalassemia. Campur all cases dengan kes yang baru meningkat. Dan 2014 Sabah mencatatkan negeri paling tinggilah yang mempunyai thalassemia, diikuti Selangor, Kedah dan Johor. Dan trend ni walaupun 2014 tapi trend ni continue kepada 2018. Ini adalah data terbaru yang saya ada. Nampak tak? 2014 hingga 2018 nampak tak? Kalau di bawah ni jika kita lihat daripada 6,000 naik pada 7,200, 7,600, 7,800 dan 7,900. Tengok begitu banyaknya pesakit thalassemia meningkat. Jadi ini seterusnya membebankan orang kata apa? Diri sendiri, membebankan mak ayah yang menjaga anak dan juga membebankan kerajaan kerana kita perlukan keluar duit yang banyak untuk support treatment. Dan jika kita lihat daripada negeri macam biasalah Sabah paling tinggi, diikuti Selangor, Kedah dan Johor. Jadi orang-orang di negeri ni kena hati-hati sikitlah. Kena buat apa? Kena pergi screen thalassemia. Nak tahu status anda. Sebab di negeri ni lah ikut data yang terbaru 2018 paling tinggi pesakit thalassemia. Kedah, kalau KL, Labuan ni sikit lah macam sebab maybe penduduk dia kecil. Tapi negeri lain Kedah, Kelantan, Johor, Sabah, Selangor ni kena be careful. Okay. Macam biasalah kalau ikut etnik, Malay paling majoriti, diikuti Chinese. Tapi kalau di Sabah dia, bukan Melayu yang paling tinggi, Kadazan Dusun yang paling tinggi. Okay. Inilah Malaysia, Melayu paling tinggi, warna biru Malay. Sabah Sarawak, hijau ni ialah Kadazan Dusun. Dan di Sarawak, sama banyak. Warna biru ni Melayu, warna merah ni Cina, lebih kurang banyak. Sama banyak. Okey. Okay. Untuk mengatasi orang kata apa menurunkan number pesakit thalassemia ni, apa kerajaan dah buat? Dia ada national program program antara negara di mana kita ada public awareness dan health education, kita ada kempen kesedaran umum dan pendidikan kesihatan. Ni salah satu pendidikan kesihatan lah yang kita cuba buat ni melalui TV, radio dan mass media. Kedua, kita ada population screening dan laboratory diagnosis. Kita ada screening pada populasi masyarakat kita dan juga ujian makmal. Dan screening ni selalu kita buat fokus group lah. Kita fokus kepada grup seperti orang remaja yang sebelum kahwin, family yang punya risiko yang tinggi dan juga family yang mempunyai ahli-ahli family yang dah confirm. Jadi ahli-ahli lain kena screen juga. Adik kita confirm, maksudnya abang-abang dia, kakak-kakak dia semua pun kena screen. Okay.
Yang ketiga, kita ada comprehensive management of patient. Ini untuk mengurangkan, orang kata apa, memperbaiki kualiti hidup pesakit-pesakit di Malaysia. Dan kita ada nombor 4, Thalassemia Registry, untuk kita kumpul data-data berapa orang pesakit, berapa orang yang dah meninggal. Dan kita ada cost implication. Apakah kos-kos yang terlibat, dan disebabkan kos dia sangat tinggi, that's why lah kita fokus kepada nombor 1 dan nombor 2, national program, iaitu awareness, kesedaran, kempen kesedaran dan populasi screening. Okay. Ini adalah contoh-contoh yang negara Malaysia buatlah melalui public awareness untuk kesedaran masyarakat, melalui artis-artis dan ahli-ahli sukan dan juga pelakon-pelakon di Malaysia. Dan kena ingat, 1 dalam 20 rakyat Malaysia adalah pembawa. Okay. Macam saya katalah, saringan talassemianya kita tumpu kepada belia 16 hingga 24 tahun kerana kita nak cuba target status mereka sebelum mereka berkahwin. Kita cuba tangkap mereka supaya diorang tahu status mereka dan mereka tidak berkahwin dengan orang yang mempunyai thalassemia, pembawa thalassemia. Jadi bolehlah prevent, bolehlah mengelakkan kelahiran bayi thalassemia kan. Kita buat sebelum kahwin, ibu mengandung dan juga kasket ni ialah yang macam saya cakap tadilah. Kalau jika ada salah seorang yang ahli family ada, kita screen semua ahli family yang lain. Dan paling terbaru, tak terbaru sangat, kerajaan mula screen murid-murid tingkatan 4, sebab murid-murid ni kita cuba nak tangkap awal lah sebelum mereka bercinta dan berkahwin. Bunyi agak lucu, tapi sangat penting. Okey, sekarang saya nak tunjuk gambar rajah yang ni. Ini sangat penting gambar rajah ni untuk anda faham kenapa pentingnya anda tahu status thalassemia. Okey, cuba kita tengok gambar rajah yang paling kanan sekali ni. Okey, katakan anda adalah pembawa. Di mana merah ni adalah genetic thalassemia, yang hitam ni adalah normal. Jadi dia tak merah kedua-duanya sebab dia pembawa. Jadi father carrier, kita kata pembawa ialah carrier. Kahwin dengan pasangan anda iaitu carrier juga. Dia ada pembawa saja. Maksudnya separuh badannya merah, separuh lagi hitam ni normal. Okay, bila dia berkahwin, okey, ni adalah contoh anak-anak yang dia dapat di bawah ni. Okey, 25%. 1/4, 1/4 kalau kita convert kepada percentage jadi 25% lah kan. 25% akan mendapat thalassemia major. Dua-dua merah. Dia bawa satu genetik bagi kan kita kata kalau kita perlukan ovum dan sperm kan. Okey, genetik separuh daripada mak, separuh daripada ayah kan untuk menghasilkan anak kan. Jadi untuk baby perempuan ni separuh dia dapat yang mak dia yang genetik thalassemia pergi kat dia, dan separuh lagi pun tak bernasib baik dapat juga genetik thalassemia yang merah ni kat dia. So dia dua-dua merah lah. Jadi dia adalah pesakit thalassemia major. Okey, katakan anak kelahiran kedua lelaki. Satu dapat daripada mak merah. Satu daripada ayah. Dia kebetulan dapat ayah yang baik, genetik yang normal. Jadi dia satu hitam, satu merah, maksudnya dia carrier. Dia bukan pesakit lah, maksudnya dia pembawa. Katakan kelahiran ketiga juga anak lelaki. Kebetulan dapat satu normal daripada ayah, satu tak normal daripada mak. Jadi dia ada satu hitam, satu merah lah. Jadi dia pun carrier, pembawa. Jadi dia bukan pesakit thalassemia, dia carrier, pembawa saja. Dan anak keempat, katakan kebetulan yang keempat ni baik, bernasib baik. Dapat satu genetik yang normal daripada mak, hitam ni, satu daripada ayah. Jadi dua-dua hitam, jadi dua-dua normal. Jadi dia tak mempunyai apa-apa genetik thalassemia dan dia diklasifikasikan sebagai normal. Nampak tak? Jadi 1/4, jadi percentage 25% lah. 1/4 akan kelahiran anak setiap kelahiran. Bukan maksudnya ada 4 anak you akan dapat satu normal, satu tak normal, 2 carrier. Setiap kelahiran akan ada keberangkalian 1/4 anak anda normal, 1/4 anak anda pesakit thalassemia dan 1/2, maknanya 50% percentage keberangkalian anak anda adalah carrier, pembawa. Maksudnya dia hidup secara sihat lah. Dia bukan memerlukan transfusi darah. Nampak tak? Start ni paling penting. Yang ini yang kita tak mahu ni. Kita nak prevent, kita nak elakkan
pembawa berkahwin dengan pembawa. Jadi sebab itulah anda perlu tahu status diri anda. Anda ni pembawa ke tak? Okey? So yang ni kita tak mahu. Okey, cuba kita tengok gambar rajah belah kiri pula. Katakan anda adalah pembawa, tapi anda berkahwin dengan orang normal, bukan pembawa. Jadi kalau setiap kelahiran, anak anda akan ada 50% chances untuk normal dan 50% chances untuk jadi pembawa. Jadi di sini tidak ada dua-dua merah. Maksudnya anak anda takkan ada penyakit thalassemia. 0%. Atasnya 0% risiko untuk mendapat thalassemia, penyakit thalassemia. Tapi 50% ada kebarangkalian untuk 50% kat sini become carrier, mana pembawa lah, 1/2. Jadi dalam ni kita boleh lah. That's why anda boleh kahwin lah dengan orang yang normal. Kalau anda status normal, anak kahwin yang carrier pun boleh lah. Sebab anak-anak akan semuanya normal. Cuma anak anda ni, yang bawah ni tak boleh berkahwin dengan carrier lah. Yang carrier dengan carrier tak boleh berkahwin. Itu kita tak mahu. Okay. Okay. Cuba tengok yang ni pula. Macam tadilah. Kalau anda carrier, tapi anda berkahwin dengan mak yang punya pesakit thalassemia, okay, 50% anak-anak akan dapat thalassemia major. Dan 50% lagi adalah carrier. Ini risiko lah jika anda berkahwin dengan orang yang ada thalassemia. Jadi, nampak tak? 50% anak anda memang keberangkatan tinggi jugalah, 50% untuk dapat thalassemia major. Tapi, jika dua-dua ada thalassemia major, memang 100% kesemua anak anda akan ada beta thalassemia major. Kalau beta thal major perempuan berkahwin dengan beta thal major lelaki, anak anda semua merah, semua akan dapat thalassemia. Okey? Jadi yang belah kiri ni pun kita tak mahu berlaku. Kita tak mahu berlaku. Yang ni pun lagilah kita tak mahu berlaku. Okey, faham Kalau tak faham boleh tanya kita boleh repeat lagi sekali. Okey. Ini lebih kepada carta alia untuk tunjuklah macam mana orang kata apa yang doktor di klinik kesihatan buat untuk screen thalassemia. Kita akan untuk yang walk in ataupun untuk yang mengandung boleh datang, kita akan bagi counselling dan kita akan buat test full blood count. Full blood count ialah kita nak tengok parameter sel darah merah dalam darah dia. Kita akan kajilah hemoglobin dia normal ke tak normal. Lepas tu kita akan tengok salah satu parameter dalam full blood count tu ialah MCH. Kita tengok dia lebih 27 atau kurang 27. Jika kurang 27, kita akan tengok juga jika dia ni ada kekurangan zat besi ataupun dia ada thalassemia. Jika dia ada kekurangan besi, kita akan bagi treatment zat besi dululah. Kalau confirm dia ada thalassemia, kita akan buat konfirmasi diagnosis lah, iaitu HB analysis. Kita akan beli ke kanan lah, kita akan buat diagnosis dan jika positif, kita akan counsel lah untuk counselling lah. Ini adalah rupa bentuk lah jika anda tak pernah tengok macam mana full blood count parameter ni. Macam inilah kalau kita hantar darah kepada Makmal akan analisa kan, dan ini adalah parameter yang kita akan keluar lah belah kiri ni. Kita ada red blood cell, kita ada hemoglobin, HGP ni hemoglobin, MCV, MCH. Parameter-parameter ni lah, nilai-nilai nombor ni lah doktor akan interpretasi sama ada anda ni mempunyai thalassemia atau tak. Jadi ini perlu dilakukan oleh pakar hematologi ataupun doktor-doktor yang dah dilatih untuk mengenal pasti parameter-parameter yang menjurus ke arah thalassemia. Okey, ini just nak tunjuk sajalah. Kemudian full blood picture juga boleh buat untuk lihat sel darah merah anda di bawah mikroskop untuk confirmkan yang memberi bukti sokongan lah sel darah merah anda pucat dan pudar. Ada target sel ke, benda-benda ni macam sokongan lah orang kata investigation ataupun siasatan sokongan di Makmal. Ini adalah HB analysis untuk tengok sama ada ni hanyalah orang kata pack exposure kepada anda lah, nak tunjuk bagaimana rupa bentuk test-test yang dilakukan di Makmal. Ni macam ni lah bentuk dia. Kita boleh buat HB electrophoresis
Ini adalah untuk mengenal pasti sama ada anda ada beta thalassemia ataupun sesetengah alpha thalassemia. Kita ada band-band ni lah. Daripada band-band ni lah doktor akan buat analisa dan interpret. Sini saya tak adalah perlu ajar anda, saja nak tunjuk macam mana rupa bentuk HB electrophoresis ni. Dipanggil gel lah, gel electrophoresis. Tapi sekarang kita dah maju, kita guna mesin yang lebih advance di mana dia dipanggil capillary electrophoresis. Ini ujian-ujian lama lah. Ini adalah satu lagi ujian dipanggil High Performance Liquid Chromatography, HPLC. Di sini kita akan analisa lah berapa jumlah hemoglobin fetal anda, berapa jumlah hemoglobin adult anda berdasarkan percentage nombor-nombor ni. Doktor akan membuat diagnosis lah sama ada anda ni pesakit thalassemia major ataupun hanyalah pembawa. Ini adalah graf-grafnya lah menunjukkan ratus jumlah hemoglobin dalam badan anda yang dipecah-pecahkan lah kepada hemoglobin adult, hemoglobin fetal, banyaklah jenis hemoglobin dalam darah kita ni ya. Ni hanyalah nak tunjuk lah ya. Tak perlu anda tahu pun nombor-nombor ni, hanya nak tunjuk exposure kepada anda. Macam mana rupa-rupa test-test di makmal. Okey, inilah laporan analisis DNA untuk alpha thalassemia. Selalunya untuk alpha thalassemia dia memerlukan ujian konfirmasi molekular di mana ujiannya lebih detail di peringkat molekul lah. Sama ada kita nak tengok dia ada deletion ke, single gene deletion, kita panggil carrier kan, two gene deletion ke ataupun kita ada mutasi yang lain. Okey. Okey. Untuk management untuk pengurusan pesakit-pesakit thalassemia ni, macam saya katalah untuk majoriti beta thalassemia major ni, selalunya rawatan yang kita berikan adalah transfusi darah lah. Ini pun kita buat bila orang kata apa? Untuk memperbaiki kualiti hidup mereka dan ini diberi bila kita dah dapat detect ada impact growth maksudnya pertumbuhan dia tak normal ataupun dia ada jangkitan kuman dalam mengandung ataupun untuk mengurangkan komplikasi-komplikasi seperti ulcer ataupun pembekakan tulang-tulang tadilah kan. Kita tak nak tulang-tulang tu membengkak lagi. Jadi kita perlukan tambah darah kat dia untuk badan dia boleh angkut oksigen ke seluruh badan. Itu prinsipal je lah secara asas. That's why kita tambah darah sebab dia kan kekurangan darah. Jadi that's why kita kena tambah darah dalam badan dia supaya oksigen boleh diangkut ke seluruh sel badan dan dia boleh hidup dengan lebih baik. Kualiti hidup dia lebih baik dan tak adalah berlakunya orang kata apa pembekakan tulang ataupun hati yang lebih serius. Dan bila kita dah transfuse darah, dalam darah tu kita tahu ada zat besi. Jadi bila dah selalu sangat transfuse darah, kita perlu buang zat-zat besi yang berlebihan iaitu melalui iron chelation therapy ya. Ni bila dah startnya transfuse darah ataupun ada bukti zat besi itu melebihi julat normal selalu melebihi 1000 nilai angka 1000 jadi mereka akan start dengan iron chelation therapy lah untuk buang zat besi berlebihan. Sebab macam saya kata tadilah, jika zat besi berlebihan dalam badan, dia akan mendak kepada seluruh organ dalam badan kita seperti jantung, buah pinggang, hati. Jadi memberikan banyak komplikasi dan menurunkan taraf kualiti hidup mereka. Okay? Dan kos nak rawatan iron pembuangan zat besi ni mahal. That's why lah kita nak membantu kerajaan, kita kena mengelak akan lahirnya bayi-bayi thalassemia. Cara nak buat tu ialah dengan thalassemia screening. Yang therapeutic augmentation of HB production ni ialah advanced punya treatment lah. Untuk sebab kita tahu hemoglobin fetal ni angkut oksigen dengan lebih efisien lah. Ditangkap oksigen lebih efisien. Okey, stem cell transplant ni ialah orang kata apa diagnosis untuk kuratif macam data kita tunjuk dari 160 orang dah sembuh dah dengan stem transplant. Tapi walau bagaimanapun dia ada limitasi di mana kita susah nak cari donor, penderma stem cell. Okey, susah cari donor stem cell sebab nak cari yang sesuai tu agak susah dan jika ada pun dia kadang-kadang selepas transplant tu dia ada komplikasi maybe
uh, pesakit akan ada reaksi terhadap sel daripada penderma tu. Dia akan akan mempengaruhi kulit dia, akan mempengaruhi hati dia, akan mempengaruhi usus dia, dan ini juga ada komplikasi untuk kematian. Okey. Jadi secara ringkasnya itulah sejam kita bersama untuk cakap pasal kepentingan ujian sel thalassemia. Jadi itu saja, terima kasih. Sekarang saya nak open kepada soalan-soalan lah, Dr. Sabiah. Okey. Okey, terima kasih Dr. Hafiz di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Saya rasa agak jelas dan menarik. So, berdasarkan ceramah yang disampaikan kepada Dr. Hafiz tadi, ceramah yang disampaikan oleh Dr. Hafiz tadi, Dr. Hafiz ada menyentuh berkenaan dengan apa itu penyakit thalassemia, apa punca penyakit tersebut, kan Dr. Hafiz ada terangkan. Ia adalah berkenaan dengan red blood cell disorder, kan. And then ada juga Dr. Hafiz sentuh berkenaan dengan komplikasi thalassemia, mungkin kepentingan saringan penyakit thalassemia dan apakah cuma satu saja yang Dr. Hafiz saya rasa belum jelaskan berkenaan dengan prosedur saringan Dr. Hafiz. Prosedur saringan. Macam manakah proses-proses jika sekiranya pesakit ingin menjalankan saringan, macam mana pesakit perlu buat, kepada siapa dia perlu merujuk dan ke mana dia perlu pergi. Okey, Dr. Hafiz? Okey, tadi saya ada tunjuk carta alir tadi okay, saya boleh share lagi slide ni. Carta alir tadi kita ada, okey, carta alir yang ni. Okey, jika dilihat pada carta apa yang perlu dibuat oleh orang ramai jika nak tahu anda status thalassemia anda boleh pergi kepada mana-mana klinik kesihatan. Paling mudah klinik kesihatan lah, sebab maybe kurang bersakit kan, dan kita hanya nak screen, kita bukan ada sakit demam apa pun kan. Jadi boleh anda pergi ke klinik kesihatan, ataupun jika anda nak pergi ke hospital pun boleh. Hospital besar pun boleh. Cuma masa menunggu tu agak lama lah, kena ambil appointment semua tu lah. So tak ada masalah, boleh pergi juga. Dan jika anda nak datang ke IPPT yang berada di berdekatan di Pulau Pinang pun boleh juga buat appointment untuk klinik saringan thalassemia kita, dan kita ada appointment untuk saringan lah. Dan test dia sangat mudah. Kita start dengan full blood count. Full blood count adalah standard test lah. Kita akan tengok nilai HB, red blood cell dan MCH anda lah. Dari sini kita akan tentukan sama ada anda ada thalassemia trait ataupun anda ada kekurangan zat besi. Kerana jika anda ada kekurangan zat besi, ia akan memberi gambaran yang lebih kurang sama dengan thalassemia. Jadi sebab tu kita perlu lihat dulu parameter dan kita akan buat ujian seterusnya lah untuk tengok macam mana anda ni ada kekurangan zat besi ke ataupun ada thalassemia. Jadi dia akan buat serum ferritin lah, measure zat besi dalam darah, dan kita akan bagi rawatan zat besi dulu. Lepas tu akan ulang buat full blood count. Dan jika confirm suspicious ataupun kita rasa ada thalassemia, kita akan proceed dengan test-test yang selanjutnya lah, seperti HB analysis ataupun alpha molecular test. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apa yang perlu anda buat jika anda nak screen adalah pergi saja ke klinik kesihatan atau hospital berdekatan, cakap mana nak screen untuk thalassemia, dan mereka akan buat screen iaitu full blood count test. Satu ujian mudah saja. Kali seumur hidup saja perlu buat full blood count. Ataupun full blood picture lah. Pada yang doktor, bukan tak semua doktor faham untuk interpret. Jadi setengah doktor dia ada full blood picture juga. Dan sel gambaran darah penuh. Menjawab ke Dr. Sabiah? Okey, menjawab Dr. Hafiz. Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Saya buka soalan. Sekarang ni kita buka kepada sesi soalan lah. Sekiranya ada pertanyaan, so boleh type dekat chat box. Saya nampak ada beberapa soalan yang ditanya. Sekejap lagi saya akan bacakan kepada Dr. Hafiz. Sebelum tu saya nak ingatkan kepada semua staf USM, okay, anda perlu mendaftar kehadiran anda dekat Google Form, okay, dekat link yang dinyatakan dekat chat box tadi. Anda perlu daftar kehadiran untuk mendapatkan mata CPD. Kalau tak daftar nanti tak dapatlah mata CPD. Okey, so kita pergi kepada soalan. Ada beberapa soalan saya tengok kat sini. Okey, pertamanya daripada Nazirah Yusof. Dia ada tanya soalan ni Dr. Hafiz. Salam doktor, saya merupakan HBE minor, HBE dalam bracket minor dan sickle cell anemia.
mempunyai 2 orang anak, sewaktu umur berapa saya perlu buat saringan untuk anak-anak saya? Itu soalan pertama Dr. Hafiz. Mungkin Dr. Hafiz boleh jawab dulu. Sekejap saya baca sekejap dengan lebih detail. Saya pernah buat lebih. Oh, ini bukan sekejap Boleh jumpa soalan tu Dr. Hafiz? Okey. Saya merupakan HBE minor, okey, dan sickle cell anemia. Okey, gabungan Jadi Puan Nazirah ni ada gabungan hemoglobinopati lah, kita panggil hemoglobinopati bukan thalassemia Dia ada gabungan HBE minor dan sickle cell anemia. Okey, mempunyai 2 orang anak. Sewaktu umur berapa saya perlu buat saringan untuk anak-anak saya? Okey. Okey. Untuk anak-anak selalunya kita bila berumur 1 tahun ke atas dah boleh buat. Selalu kita tak galakkan buat 1 tahun ke bawah kerana HbF, hemoglobin fetal dia masih tinggi. Jadi ini boleh mengganggu tafsiran ujian HB analysis tu lah. Jadi bila umur 1 tahun ke atas dah sudah boleh buat. Itu jawapan dia. Okey. So menjawab soalan Satu Puan tahun ke Nazirah atas, Yusof. satu tahun ke atas boleh buat, tapi tak adalah macam urgent. Kalau baby tu normal, boleh orang kata apa, menjalani hidup dengan biasa, tak adalah nampak urgent. Tapi kalau dah nampak simptom-simptom macam lemah, muka pucat, jadi itu kena buat segeralah. Okey. Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Soalannya seterusnya. Okey, daripada Siti Raihan Zakaria, dia ada tanya. Dia ada satu soalan. Saya pernah buat FBP untuk tahu sama ada thalassemia atau tidak. Alpha thalassemia not detected. Result FBP dia alpha thalassemia not detected. Tapi ada homozygous HB constant spring. Kalau tak keberatan, boleh doktor terangkan lebih lanjut pasal homozygous HB constant spring? Okey. Saya ada buat FBP untuk okey macam ni. Siti Raihan FBP full blood picture adalah ujian asas, ujian paling basic dan melalui ujian ni kita hanya boleh suspect, kita hanya boleh suspicious, kita hanya boleh shock. Okey, shock sama ada seorang itu mempunyai thalassemia atau tak. Bila kita shock, baru kita proceed dengan ujian seterusnya yang lebih specialized, yang lebih special seperti HB analysis ataupun alpha molecular test. Okey. Bila Raihan kata alpha thalassemia not detected ni, saya tak pasti adakah ia konfirmasi ujian molekular ataupun impression daripada full blood picture tersebut. Jika full blood picture, saya rasa itu tidak cukup bukti kuat lah untuk kata anda tidak mempunyai thalassemia, alpha thalassemia. Tapi bila anda kata tapi ada homozygous HB constant spring, ini menunjukkan anda sudah mempunyai alpha thalassemia yang dibuktikan melalui HB analysis. Okey, tapi saya tak pasti HB analysis ni anda buat molekular ke tak. Tapi saya rasa anda buatlah sebab dah tahu homozygous semua ni. So kalau melalui HB analysis, dia akan dapat detect satu peak dekat diagram tu, HB constant spring, dan bila dah dapat HB constant, kita akan proceed dengan molecular test for alpha untuk konfirmasi lebih tepatlah yang anda ada HB constant spring. Okay, HB constant spring ni ialah type of alpha thalassemia lah. Dia boleh jadi dia bergantung kepada orang kata apa, sama ada dia pembawa ataupun kira calonnya HB constant spring ni dia ada mild anemia sajalah. Dia tak adalah orang kata apa, perlukan transfusi secara berkala macam beta thalassemia major tadi. Okay. Dia hanya jika mungkin ada infection ataupun gabungan dengan hemoglobinopati yang lain, barulah keadaannya lebih teruk. Kalau biasa-biasa saja, dia maybe boleh jadi biasa, boleh jalani kehidupan dengan normal lah. Jadi kalau ikut bacaan saya ni memang kata apa, Puan Siti Raihan ni ada alpha thalassemia lah, jenis HB constant spring. Ada mutasi di situ.
Okey, terima kasih Dr. Hafiz. Ada pertanyaan lagi. Dia tanya di IPPT ada ke saringan untuk thalassemia? So yang ni saya pun dapat jawab lah. Yang ni memang kita ada klinik saringan untuk thalassemia yang dijalankan oleh Dr. Hafiz sendiri. So kalau anyone macam Dr. Hafiz cakap tadi lah, sekiranya untuk mau jalankan ujian saringan thalassemia di IPPT, so boleh contact kita punya boleh kontak PPT lah secara direct dan boleh buat appointment untuk jumpa dengan Dr. Hafiz pun lah Ya, masa boleh. klinik nanti. Ya, boleh So boleh kontak. kontak terus ke PPT. Okay, Boleh Puan kontak. Nur Ain. Ya, soalan daripada Puan Nur Ain binti Ismail. Ya, Okay, Puan. okay, saya teruskan kepada soalan seterusnya. Mungkin kita boleh pergi kepada satu soalan lagi kan Dr. Hafiz? Boleh tak? Boleh, tak Okay. ada masalah. Adakah penyakit thalassemia ni dikesan dari bayi? Adakah orang yang sihat dari bayi sehingga remaja? Dan bila satu waktu misalnya usia 20 tahun dia menghidapi penyakit thalassemia? Mohon pencerahan. Maksudnya yang saya faham kat sini soalan pertama, adakah penyakit thalassemia ni dikesan daripada bayi? Yang pertama. Yang kedua soalan dia, boleh jadi tak kalau katakan orang tu sihat daripada bayi sehingga remaja, tiba-tiba masa umur 20 tahun dia dapat tahu dia ada penyakit thalassemia. Maksudnya dia boleh dapat penyakit thalassemia. Okay. Alright. Seperti yang, adakah penyakit thalassemia ni boleh dikesan daripada bayi? Okey. Untuk menjawab soalan ini, untuk yang major, thalassemia major. Kalau alpha thalassemia major memang dia meninggal lah waktu bayi. Tapi untuk beta thalassemia major, waktu bayi dia akan kelihatan normal sehinggalah umur dia mencapai 6 bulan. Sebab waktu sehingga 6 bulan tu dia masih mempunyai satu lagi hemoglobin yang dinamakan hemoglobin fetal. Fetal tu adalah nama orang putih untuk bayi lah, yang boleh survive, yang boleh angkut oksigen secara efisien. Jadi bila dia umur daripada 1 hingga 6 bulan ni selalunya dia masih normal. Mak ayah tak dapat kesan lagi. Tapi bila dia dah melebihi 6 bulan, hemoglobin fetal ni dah mula berkurangan dan digantikan dengan hemoglobin normal yang orang dewasa punya. Pada waktu itulah kita mula lihat perbezaan pada bayi kita untuk beta thalassemia major ni. Maybe dia pucat, maybe badan dia dah mula rasa membengkak, dia mudah dapat dikenal kuman. Jadi waktu tu dah mula perubahan-perubahan ni dah boleh ketara dan doktor akan buat siasatan lanjut lah, dari full blood count lah, especially untuk detect dia ni apa keganjilan dia. Ini berlaku jika mak dan ayah dia tak tahu status. Bila dah anak lebih umur 6 bulan baru dapat tahu. Okey. Itu untuk beta thalassemia major. Bagaimana pula dengan beta thalassemia minor? Okey, untuk beta thalassemia minor, untuk bayi, maksudnya dia pembawa, kita susah nak dapat detect sebab macam saya kata tadi, untuk pembawa sama ada dia beta thalassemia minor ataupun alpha thalassemia minor, dua jenis alpha dan beta. Jika anda pembawa, jika bayi anda adalah pembawa, susah nak dapat simptom sebab dia hanya membawa, jadi tak tahu. Jadi of course doktor takkan buat siasatan lanjut lah sebab dia kelihatan normal kan. Jadi tapi jika pada suatu hari anak demam, katakan pada umur 4 tahun, 3 tahun demam, waktu itulah secara incidental bila buat full blood count, doktor akan detect perubahan sel darah merah dia. Waktu itulah kita dapat detect, oh maybe dia ni ada thalassemia. Tapi sebenarnya dia hidup normal. Cuma parameter dia sedikit abnormal, sedikit ganjil, tapi dia masih hidup secara normal sebab dia hanyalah pembawa, dia bukan pesakit. Okay? Jadi untuk yang bayi ni macam saya katalah, kita boleh siasat bila dia ada simptom. Selalunya kita buat umur 1 tahun ke atas, boleh dah hantar test ni. Dan untuk bayi yang sihat, untuk yang pembawa, selalunya bila dah besar baru kita dapat detect bila dia buat full blood count, ataupun bila dia demam kebetulan hantar ke hospital buat full blood count, waktu itulah kita dapat detect. Okay. Soalan yang kedua, dan bila satu waktu masa umur 20 tahun boleh menyekap tangan? Yes. Dia yang macam saya kata tadi lah, bila umur, sebab waktu dia disebabkan dia pembawa, tidak ada simptom. Tiba-tiba bila later in life, hidup dia yang kemudian waktu umur 10 tahun, 15 tahun, umur 20 tahun, baru dia dapat detect.
Kebetulan maybe waktu tu dia buat full blood count lah. Dia demam ke, dia masuk hospital setelah accident ke. Waktu itulah dapat detect keabnormalan sel darah merah dalam full blood count dan kebiasaannya orang macam ni ialah pembawa ataupun intermedia. Thalassemia intermedia ataupun thalassemia minor. Sebab dia tak ada, dia hidup sihat je selama ni. Kecuali kalau intermedia tu bila adanya kena kuman, barulah sel darah merah dia menurun, dia masuk hospital dan dapat detect melalui full blood. Ini ialah kes-kes selalunya kes-kes thalassemia minor ataupun intermedia lah yang dapat detect di umur-umur yang kemudian-kemudian ni. Tapi kalau yang dah teruk, selalunya di peringkat awal dah dapat detect pada usia muda. Okay, Asa menjawab ke? Syukri? Encik Syukri? Okey, saya rasa alhamdulillah menjawab. Terima kasih Dr. Hafiz, terima kasih Cik Sukri yang bertanya. So saya rasa dah tak ada soalan dah Dr. Hafiz. Mungkin Dr. Hafiz nak bagi pesanan apa-apa tak? Maksudnya conclusions to this apa kita panggil ceramah pada hari ini. Sebelum kita akhiri kita punya sesi lah pada hari ini. Alright. Okay, sebelum tu saya ada nampak Siti Raihan ada tambah sikit. Dia kata mula-mula detect homozygous HB constant spring. Lepas tu proceed dengan molecular study, result molecular alpha thalassemia not detected. Okay, di sini ada discrepancy dari segi dapatan hasil kajian. Mula-mula kata HB constant, lepas tu molecular kata tak ada. Which is sangat pelik lah bagi saya. Kalau HB analysis kata constant spring, patutnya molekular pun dapat detect lah HB constant spring unless ada kesilapan berlaku, maybe technical problem dalam ujian kajian tu, jadi kena lihat balik, kena repeat balik test ni, kena doktor yang in charge kena investigate balik, kena tengok balik adakah interpretasi betul ke, maybe kerana ada masalah technical problem yang menyebabkan interpretasi berbeza. Jadi kes ni sangat pelik, saya rasa kena investigate betul lah sebab tak tally, tak selari antara HB analysis dan molekular. Itu harap menjawab soalan Raihan lah. Raihan. Okey. So dah tak ada apa-apa Dr. Hafiz? Okey, secara konklusi Konklusi ya. Okey, konklusinya ialah take home message, marilah sama-sama kita tahu status diri kita sama ada kita ni pembawa genetik thalassemia ataupun tidak. Kerana dengan melakukan ujian mudah ini iaitu full blood count atau full blood picture ni, kita dapat menghindarkan banyak perkara-perkara yang orang kata apa yang boleh beri impak negatif kepada diri kita dan juga negara. Contohnya, kalau kita ada anak thalassemia, dia akan beri impak dari segi psychological, kita akan stres, anak kita pun yang lebih, itu ialah dari segi diri kita. Dari segi negara, ia akan melibatkan pengeluaran kos yang tinggi untuk rawatan, untuk pengurangan zat besi, untuk pentambahan transfusi darah. Jadi semua itu akan affect banyak pihak. Kalau kita tengok banyak pihak affected, banyak pihak terlibat yang akan secara langsung jika seorang mempunyai thalassemia. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni berlaku, mengapa kita tak mahu screen diri kita jika kita boleh prevent, jika kita boleh mengelak benda tu daripada berlaku. Jadi jika anda faham akibat-akibat ni, of course kita tahu tanggungjawab kita untuk mengetahui status kita sebagai thalassemia carrier ataupun tidak. Jadi dengan mudah hanya melalui satu ujian mudah iaitu full blood count ataupun blood picture, dan take home message, screenlah diri anda. Itu saja. Terima kasih Dr. Sabia. Okay, terima kasih Dr. Hafiz. So dah tak ada persoalan dah saya tengok dekat chat box. So jadi saya kira setakat ini saja dulu pertemuan kita untuk sesi kali ini. So, saya harap semua dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan oleh Dr. Hafiz. Mungkin peserta semua pula boleh menyampaikan pula informasi yang kita perolehi pada hari ini kepada orang lain yang tak dapat hadir kan, supaya kita dapat berkongsi maklumat lah, kita sebar-sebarkan tentang kepentingan saringan penyakit thalassemia ni.
Okey, saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Hafiz di atas ceramah yang disampaikan. Terima kasih kepada semua peserta dan juga tidak lupa terima kasih kepada penganjur iaitu Unit Pendidikan Kesihatan IPPT USM. Okey, terima kasih dan saya juga mohon maaf di atas sekiranya ada kekurangan yang berlaku sepanjang kita mengendalikan program ni. Okey, saya minta berbanyak-banyak maaf bagi pihak penganjur. Dan saya rasa saya akhiri sesi pada petang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk staf USM jangan lupa untuk daftar kehadiran masing-masing. Okay? So itu sajalah. Assalamualaikum. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Selamat bercuti. Yeah. Bye. Bye.